Hello. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan membincangkan soalan 13 hingga soalan 15 kertas 1 percubaan SPM 2021 bagi MRSM. Dalam video yang lepas, kita telah membincangkan soalan 7 hingga soalan 12. Jika anda belum menonton video tersebut, anda boleh menekan link di bawah description. Baik, tanpa membuang masa, marilah kita lihat soalan 13. Raja 10.1 menunjukkan sekeping karbon berbentuk segi empat tepat KLMN yang ini dengan perimeter 100 cm. Okey, so mungkin saya catat kat sini 100 cm. Yang digunakan untuk membentuk sebuah silinder yang tertutup. Silinder yang tertutup dengan isi padu maksimum. Okey. Sisi KN dan LM akan membentuk tinggi bagi silinder berkenaan KN dan LM. Ini bermaksud dari L ke M, ini adalah tinggi untuk silinder dan juga K sampai N ini ialah tinggi untuk silinder. So Q ialah tinggi lah. Manakala Raja 10.2 menunjukkan dua bulatan yang akan dipotong dari sekeping karbon TUVW. TUVW ini ialah karbon. Dan di sini ada dua bulatan kan untuk dijadikan penutup dan tapak silinder tersebut. Penutup dan tapak silinder. So ini boleh angkat sebagai penutup, ini boleh angkat sebagai tapak silinder lah. Okey, tentukan dengan pengiraan adakah saiz karbon TUVW. Saiz ini diberi sesuai digunakan untuk membentuk penutup dan tapak silinder berkenaan. Adakah karbon ini sesuai? Maksudnya adakah saiz dia cukup besar tak untuk membuat penutup dengan tapak dia? Okey, so di sini macam mana nak tahu dia sesuai ke tidak? Okey, so proses dia sebenarnya agak panjang sebab ini tentang pembezaan. Bila kita nampak isi padu maksimum, maksudnya ini berkaitan dengan dy dx dan juga d2y dx2. Okey, so yang ni macam mana nak settle? Kita fikir dulu. Apa yang dimasukkan saiz sesuai digunakan? So mungkin kita fikir yang ni tinggi silinder kan, tinggi silinder dan apa itu P dari K sampai L ini. Sebenarnya ini apa? Lilitan kan. Sebab nanti KL dia akan jadi macam ni. K sampai L ini adalah PCM kan. Ini adalah panjang lilitan. So nanti kita kena pastikan apa? Kita kena pastikan jejari dia. Okey, jejari dia kecil daripada jejari ini. Sebab untuk karbon ini, kita punya jejari berapa cm? Jejari ialah 5.5 cm kan? Diameternya ialah 11 cm. Bermaksud jejari ialah 5.5. Kita kena memastikan jejari 5.5 cm ini lebih panjang daripada jejari ini. Okey, kalau lebih maksudnya cukup lah. Tetapi kalau ini 5.5 kurang daripada ini, maksudnya saiz ini tidak mencukupi. Jadi kita kena mula dari mana? Okey, kita kena fikir dulu. Perimeter untuk karbon ni berapa? 100 cm kan? So mungkin kita dari sini bentukkan satu persamaan dulu. Okey, kita boleh tulis apa? 2P tambah 2Q sama dengan 100. Ini adalah hubungan antara P dan Q. Okey, kalau kita nak permudahkan pun boleh. Semua bahagi dengan 2. Jadi saya dapat P tambah Q sama dengan 50. Okey, so dari sini kita ada dua pemboleh ubah kan, P dengan Q. So yang mana sepatutnya di kiri, yang mana sepatutnya di kanan. Okey, ini bergantung pada keadaan. So kita kena lihat nanti kita nak pastikan isi padu ini maksimum kan. So tanya pada diri, isi padu apa? Pi J2T, betul. Kita perlu jejari untuk silinder ini dan tinggi untuk silinder. So tanya pada diri, T di sini apa? Tinggi di sini lah Q kan. Okey, tinggi lah Q kan. So nanti T ni akan digantikan dengan Q. Manakala J, jejari ini kita juga perlu tukar dalam sebutan Q. Kenapa? Sebab nanti kita nak cari DI, DQ kan. Okey, pastikan sebelah kiri satu pemboleh ubah, sebelah kanan juga satu pemboleh ubah. Sekarang kita ada dua pemboleh ubah, jejari dengan tinggi. Jadi kita kena fikir pemboleh ubah yang mana lebih sesuai berada di sebelah kanan. Okey, sedangkan tinggi saya tukar jadi Q kan. Jadi jejari ini kita kena fikir cara tukar dalam sebutan Q.
Boleh faham? Kita kena rancang dulu. Tanya pada diri, jejari macam mana nak cari dalam sebutan Q. Kita mula dari sini. Ini lilitan kan, betul tak? Lilitan sama dengan P. So, mungkin saya tulis di sini. Lilitan sama dengan P. Kemudian kita akan teruskan kiri dan kanan. Okey. Lilitannya apa? 2 pi J kan? Rumus dia. So, dari sini kita nampak apa? J sama dengan P per 2 pi. Tapi ini dalam sebutan P. Kita nak dalam sebutan Q. So, apa kata kita dari sini? P tambah Q sama 50. Kita susun P di sebelah kiri. Q di sebelah kanan. Okey, tujuannya apa? Ini persamaan 1 kan? Ini persamaan 2 kan? Kita boleh gantikan 1 ni ke dalam 2. Supaya nanti J dalam sebutan Q. Okey, jadi saya boleh tulis gantikan 1 ke dalam 2. Okey, jadi saya akan dapat J sama dengan 50 tolak Q per 2 pi. Maka saya boleh tulis isi padu dulu. Kita akan start dengan I. Okey, I ialah isi padu. I sama dengan pi J kuasa 2T. So, di sini kita akan gantikan J dengan ini. 50 tolak Q per 2 pi. Kuasa 2. Dan T ialah Q. T ialah tinggi kan? Iaitu Q. Pastikan sebelah kiri satu pemberi ubah, sebelah kanan juga satu pemberi ubah. Tak boleh ada 2 pemberi ubah. Sebab nanti kita nak melakukan pembezaan. So, kat sini kita kena berhati-hati. Kita kena pemudahkan bahagian atas. Okey, ini 50 tolak Q darab 50 tolak Q kan, sebab dia ada kuasa 2. Per 2 kuasa 2, 4. Pi kuasa 2 kita salin kat bawah. Yang ni Q berada di luar. Okey. Kemudian kita pemudahkan ni. Pi dengan kuasa 2 ni boleh potong. Okey, dan atas kita boleh kembangkan. 50 darab 50, 2500. Ini negatif 50Q. Ini negatif 50Q. Ini Q kuasa 2. Per 4 pi. Darab dengan Q. Okey, kemudian kita pemudahkan atas. Dan selepas itu kita boleh buat apa? Kita boleh darabkan setiap sebutan ini dengan Q lah. So, berhati-hati ya. Kita akan ambil ini per 4 pi darab Q. Maksudnya 2500 per 4. Itu pi kita biarkan saja. Biarkan di bawah. Jadi saya akan dapat 625 per pi. Q saya letak di tepi. Boleh? Kemudian negatif 100 per 4 ialah negatif 25 kan? Negatif 25. Lepas tu per pi. Q kuasa 2. Okey. Dan akhir sekali ialah 1 per 4 pi kan? 1 per 4 pi berarti Q kuasa 2 darab Q. Q kuasa 3. Okey, nampak tak? Sebelah kiri ialah I. Sebelah kanan ialah Q. Selepas itu kita kena buat apa? Untuk memastikan isi padu silinder maksimum, kita kena cari di dq. Macam dy dx. Okey, di dq macam mana? Yang ni kita bezakan Q. So, dapat 625 per pi. Lepas tu, 2 darab negatif 25 ialah negatif 50 per pi. Pi kita salin saja. Yang ni Q. Lepas tu, 3 darab 1 per 4 pi ialah 3 per 4 pi. Lepas tu, Q kuasa 2. Setakat ini boleh ikut tak? Bagi saya, yang bahagian yang susah ialah di atas ini. Sebab dia ada 2 persamaan yang boleh dibentuk. Iaitu 2P tambah 2Q sama dengan 100. Dan juga 2 pi J sama dengan P. Kita kena fikir macam mana nak tukar pemberi ubah J dengan T dalam sebutan Q. Okay, so ini bergantung pada 2 persamaan ini. So, bila kita dapat I cari di dq, tujuannya untuk cari nilai Q yang boleh menyebabkan isi padu itu maksimum. Boleh faham? So, saya akan tulis di dq sama dengan sifar. Ini untuk bantu kita cari Q. So, kita akan teruskan kiri dan kanan sahaja. Di dq ialah ini kan? 625 per pi tolak 50 per pi Q tambah 3 per 4 pi Q kuasa 2 sama dengan sifar. So, untuk memudahkan pengiraan kita, kita kena pandai faktorkan. Okey,
kita akan faktorkan pi ni keluar jadi apa? 1 per pi 625 tolak 50Q tambah 3Q kuasa 2 tambah 3 per 4 Q kuasa 2. Okey, dan pi ni boleh pindah ke sebelah kanan darab dengan sifar, jadi masih dapat sifar lah. So ini akan dihilangkan. So kita tinggal sebutan di dalam tanda kurung. Boleh kan? Okey, selepas itu kita akan permudahkan. Lepas tu cari nilai Q lah. Mungkin semua nombor ni darab dengan 4 sebab kita nampak penyebut ialah 4. So darab 4. 625 darab 4 2500. Ini darab 4 negatif 200 Q tambah 3Q kuasa 2. So nampak ini ialah apa? Persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik dan kita nak cari Q kan. Kita boleh guna kalkulator untuk faktorkan. Yang ini A ialah 3, B ialah negatif 200 dan C ialah 2500. Okey, dari sini kita dapat X kan. Tapi kita tulis Q lah. Q tolak 50. Dan satu lagi 3Q tolak 50. Q tolak 50 sama dengan sifar atau 3Q tolak 50 sama dengan sifar. So, Q sama dengan 50 atau Q sama dengan 50 per 3. So, kita dapat dua nilai Q ini kan. Jadi, yang mana nilai Q kita kena terima. So, kita kena buat apa? Cari D2I, DQ2. Tujuannya untuk lihat yang mana Q boleh membantu kita dapat isi padu yang maksimum. Kadang-kadang satu yang jadi maksimum, satu jadi minimum kan. Jadi kita akan cari D2I, DQ2. So ini mungkin saya copy and paste kat bawah, lebih senang sikit kalau kita nak bezakan. Mungkin macam ni. Okay, ini DI/DQ kan. Kita pergi cari D2I, DQ2. Ini apa marah? Jadi kita bezakan dia akan dapat sifar. Lepas tu ini satu kan. Satu darab ini masih dapat nombor yang sama. Lepas tu Q sudah hilang. Dua darab ini kita akan dapat 3 per 2 pi Q. Okay, selepas itu kita akan buat apa? Kita akan tulis apabila Q ialah 50, kita masukkan 50 ke dalam. Okay, masuk ke dalam. Lepas tu kita akan dapat apa? Yang ni kita boleh tekan kalkulator lah. Negatif 50 per pi tambah 3 per 2 pi. Minta maaf. Darab dengan 50. So, dapat 7.96. Okay, bila kita dapat 7.96, maksudnya apa? Ini lebih besar daripada sifar kan? Okay, kalau lebih besar dari sifar, maksudnya itu isi padu adalah minimum. Kalau Q ialah 50. Okay, saya akan tulis I adalah minimum apabila Q 50. Kita nak apa sebenarnya? Kita nak maksimum kan? Kita nak maksimum. Jadi saya kena buat apa? Saya kena test yang 50 per 3 dulu. So saya akan test apabila Q sama dengan 50 per 3. Sama juga kita isi kat dalam. Negatif 50 per pi tambah 3 per 2 pi darab 50 per 3. So saya ubah kat sini sajalah. Okay, nampak tak? Negatif 7.96. So, yang ni kurang daripada sifar kan? Kalau kurang daripada sifar bermaksud I adalah maksimum. Okay? I adalah maksimum apabila Q sama dengan 50 per 3. Okay. Dengan ini kita sudah dapat nilai Q. Nampak? Okay, sekarang kita nak apa? Bila kita dapat Q, kita boleh cari P. Okay, boleh cari P dengan menggunakan ini. Okay, persamaan 1. Sebab P bergantung pada Q. Kita cari P dulu. Sebab nanti mesti ada kegunaannya. Saya akan tulis
apabila Q sama dengan 50, P sama dengan apa? P sama dengan 50 tolak 50 per 3. Boleh? So, 50 tolak 50 per 3. 100 per 3. Boleh ya? So, P 100 per 3 dan Q ialah 50 per 3. Okey, lepas kita dapat ini, kita nak apa sebenarnya? Kita nak jejari. Kita nak cari jejari untuk silinder ini. So, berdasarkan persamaan 2, tadi masih ingat tak? J bergantung pada P kan? Berdasarkan ini, kita boleh cari jejari. Okey, so saya boleh tulis dari 2, agak panjang. Dari 2, J sama dengan P per 2 pi kan? P per 2 pi. Kita boleh gantikan P ke dalam. Tujuannya untuk dapatkan jejari untuk silinder itu. Okey, so ini 11 per 3 bahagi dengan 2 pi. Minta maaf, ini bukan I. Okey. So kita dapat apa? 5.305 cm. Ini adalah jejari silinder. Okey, jejari untuk silinder. So sekarang dia tanya, adakah saiz karbon ini sesuai untuk membentuk penutup dengan tapak? So berdasarkan pengiraan kita, ini berapa? 5.305 cm. Ini jejari kurang daripada 5.5 kan? Kalau kurang daripada ini bermaksud saiz karbon ni sesuai digunakan untuk membentuk ni. Kalau jejari untuk ini hanya 5 cm, maksudnya tidak cukup untuk membentuk penutup dengan tapak silinder. Sebab ini 5.3. Boleh? So kita boleh tulis apa? Panjang . So kita akan tulis sedangkan, kalau boleh kita tulis yang sempurna lah. Sedangkan ini kurang daripada 5.5 cm. Okey. Maka saiz karbon apa? Ini TUVW kan? Okey, TUVW sesuai digunakan. Boleh faham? Kalau lebih tak sesuai lah. Kalau kurang maksudnya sesuai. Sebab untuk memastikan isi padu silinder itu maksimum, diamnya itu Q ialah 50 per 3 dan P ialah 100 per 3 kan. So dari sini kita boleh dapat jejari untuk silinder itu 5.3 dan pastikan ini kurang daripada 5.5. Kalau kurang maksudnya sesuai digunakan. Okay, saya rasa ini agak kompleks sikit. Tapi pada pendapat saya, yang penting kita pandai membentuk persamaan berdasarkan maklumat yang diberikan lah. Okey, dan pastikan kita faham konsep. Kalau kita nak bezakan, pastikan kiri satu pemberi ubah dan kanan satu pemberi ubah. Kalau kanan nampak ada dua pemberi ubah, kita kena selaraskan. Kita kena tukar jadi yang sama. Contohnya Q. So, di manakah kita boleh dapat markah? Okay, kalau kita boleh tulis persamaan ini ataupun persamaan ini, salah satu ini satu markah, ini ataupun ini satu markah. Kemudian kalau kita boleh dapatkan I dalam sebutan Q ini satu markah. Lepas tu kalau kita boleh bezakan, cari DIDQ satu markah. Kemudian kita boleh guna DIDQ sama dengan sifat untuk dapatkan Q ini semua baru satu markah. Maksudnya kita dapat nilai Q ini. Lepas tu kita boleh yang ni dia tak ada markah, tapi kadang-kala akan diberikan markah. Sebab D2I DQ2 ni tujuannya untuk kena pasti sama ada Q itu boleh menyebabkan dia minimum ke maksimum. So tadi itu Q50 minimum kan, Q50 per 3 ini maksimum kan. Dia bantu kita untuk semak. So walaupun ini tak ada markah tapi kita kena tulis. Berdasarkan nilai Q itu kita dapat P satu markah. Selepas itu kita cari jejari kan, jejari silinder untuk isi padu yang maksimum tu 5.3 satu markah. Kemudian kita boleh bagi satu sebab di mana 5.3 kurang daripada 5.5 satu markah
Dan kita cakap dia sesuai digunakan satu markah. Nampak macam sangat-sangat panjang oh. Okay, so cikgu harap anda semua boleh ikut ini. Okay, kita kira tengok Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 markah. So untuk bahagian B anda boleh pilih lah. Dia ada 3 soalan kan. Kita pilih 2 soalan. Kalau rasa soalan ni susah, mungkin anda boleh pilih soalan 14 dengan 15. Kalau tak ada masalah, kita akan bincang soalan 14. Baik, sekarang kita lihat 14A. Ahli kelab seni MRSMX ingin melukis mural di dinding makmal komputer mantap mereka. Corak mural mereka berbentuk segi empat sama berwarna biru yang kongruent seperti yang ditunjukkan dalam Raja 11. Segi empat sama berwarna biru yang berada pada baris yang ke-20 hingga baris ke-25 akan dicat dengan warna merah. Maksudnya semua dicat dengan warna biru, tetapi untuk baris yang ke-20 hingga ke baris yang ke-25 akan dicat dengan warna merah. Terbitkan formula untuk mencari hasil tambah N sebutan pertama iaitu Sn bagi jumlah bentuk segi empat sama biru yang dilukis jumlah. So macam mana nak cari Sn? Kita kena perhatikan baris pertama, kedua, ketiga ada berapa dulu. So dari sini kita dapat satu pattern dan kemudian boleh bentukkan Sn. So ini tentang topik apa? Janjang kan? Okey, janjang. Okey, baris pertama ada 1, baris kedua ada 3, baris ketiga ada 5. Jadi saya akan catat di bawah ini. 1, 3, 5 dan seterusnya. Baris pertama, kedua dan ketiga. Okey. So dari sini kita boleh nampak ini sebenarnya adalah janjang aritmetik. Okey, sebab dia ada beza sepunya. So mungkin kita boleh tulis A 1, D adalah apa? D adalah 2. Berdasarkan A dengan D, kita boleh cari Sn tak? Boleh kan? Sebab formula Sn adalah apa? N per 2, 2A tambah N tolak 1D. Kita hanya perlu gantikan mereka ke dalam. So, N per 2, 2 darab 1, ini darab dengan 2. Okay, kemudian kita permudahkan. Ini 2N, ini negatif 2. So, maksudnya kita tinggal 2N di dalam sahaja. 2 dengan 2 boleh dimasukkan. Kita tinggal N darab N saja, iaitu N kuasa 2. So, ini adalah apa? Hasil tambah N sebutan pertama, Sn. Senang saja kan? Okey, nombor 2. Seterusnya, hitung bilangan bentuk segi empat sama yang berwarna biru yang perlu dicat dengan warna merah. Okey, bilangan bentuk segi empat sama perlu dicat dengan warna merah. So, tadi dia kata dari baris ke-20 hingga baris ke-25 kan? So, bayangkan sini baris ke-20, nanti baris ke-21 hingga baris ke-25. Sini ada banyak segi empat sama yang perlu dicat dengan warna merah. Maksudnya kita nak cari jumlah lah, betul tak? Jumlah segi empat sama dari baris ke-20 hingga baris ke-25. So, maksudnya kita boleh tukar ayat ni jadi simbol matematik S20 hingga 25. Dari baris ke-20 hingga ke baris ke-25. Okey, so ini sebenarnya boleh ditulis sebagai apa? S25 tolak S19. S25 maksudnya dari baris pertama hingga ke baris ke-25 jumlah segi empat sama. Manakala S19 maksudnya dari baris pertama hingga ke baris ke-19. Okey, kalau anda tak faham, tak apa, saya akan lukis di bawah supaya anda lebih senang faham. Ni A2 kan? Okey, situasi dia macam ni. Kita ada T1, T2, T3 kan? Okey, kemudian sampai sini kita ada T19, T20 dan seterusnya. Mungkin saya lukis macam ni anda lebih senang faham. Okey, sekarang kita nak apa? Kita nak jumlah segi empat sama dari baris ke-20 hingga ke baris 25, iaitu S20 hingga 25. So, kita kena fikirlah macam mana nak cari orange color ini. Mungkin kita boleh dari T1 hingga ke T25, iaitu S25. Ambil jumlah ini, tolak dengan ini. Tolak dengan ini.
Ini S19. Ambil biru, tolak hijau, dapat orange color ini. Betul tak? So, kita akan tulis ini, orange color ini sama dengan biru, tolak hijau. Okay, saya akan tulis kat sini. Boleh ya? Kemudian kita hanya perlu buat apa? Gantikan 25 ke dalam N guna formula ini. Sebab soalan ni dia cakap apa? Seterusnya. Bila kita nampak perkataan seterusnya, bermaksud A2 ni berkaitan dengan A1. Jadi kita kena masukkan nilai 25 dengan 19 masuk ke sini saja. So kita boleh dapat 25 kuasa 2 tolak 19 kuasa 2. Dan ini kita tekan kalkulator saja. Jawapannya lah 264. Boleh ke? Tak susah kan? Rasanya lebih senang daripada soalan 13. Okey, di manakah kita boleh dapat markah? Okey, untuk ini kalau kita boleh isi A dengan D ke dalam formula SN 1 markah dan kita permudahkan dapat bentuk yang termudah 1 markah. Okey, kemudian kalau kita boleh tulis S25 tolak S19 ini 1 markah dan kalau kita boleh isi jawapan, kalau kita boleh isi nilai itu ke dalam N dan dapat jawapan tepat 1 markah. Jumlahnya 4 markah. Okey kan? Ini soalan 14A. Okey, kalau tak ada masalah, kita lihat 14B. Raja menunjukkan maklumat berkenaan hutan hujan berdasarkan laporan sebuah NGO. So, ini berita tergempar. Ini Januari 2021. So, bila kita nampak tarikh itu, kita kena alert lah. Sebab nanti mungkin dia berkaitan dengan tahun. Okey, 2021. Dia kata pada tarikh ini, 785 juta hektar hutan hujan yang masih berbaki. Kita masih ada ini. 785 juta hektar yang masih berbaki di seluruh dunia. Laporan turut menyatakan bahawa kadar purata tahunan pemusnahan hutan di dunia ialah 0.8. Bila kita nampak perkara pemusnahan, maksudnya semakin berkurang, betul tak? Kadar pemusnahan ialah 0.8%. Setiap tahun dia akan kurang 0.8% daripada tahun sebelum itu. Okey, dia kata apa? Cari luas hutan hujan yang tinggal, yang masih baki dalam juta hektar untuk tahun ke N. Okey, luas yang masih tinggal tahun ke N. Bermula dari tahun 2021. So inilah apa? Tahun pertama T1 kan. T1 kita ada 785 juta hektar. So kita kena buat apa? Kena senaraikan sekurang-kurangnya 3 sebutan. Dan di sini cikgu bagi satu tips. Bila kita nampak setiap tahun dia akan kurang sebanyak 0.8% kan. Ini tentang janjang geometri. Bila kita nampak peratus ini dia tentang janjang geometri, bukan tentang aritmetik. So kita akan catat T1, T2, T3 dulu. Okey, ini T1 785 kan. Yang juta hektar itu tak payah tulis. Nanti jawapan akhir baru tulis. Okey, yang penting kita faham dia dalam unit ini. Okey, dan kita cari T2. Okey, sebab dia cakap setiap tahun kurang 0.8% kan. Original ialah 100%. Kalau kita tolak 0.8%, maksudnya kita tinggal 99.2%. Okey, jadi kita hanya guna ini darab dengan 99.2 per 100. So dapat 778.72 juta hektar. Okey. T3 pun sama. Kita akan ambil tahun sebelum itu darab dengan 99.2 per 100. So dapat 772.49. So nampak semakin berkurang. Okey, selepas kita senaraikan 3 sebutan, kita akan cari A dengan A. A ialah inilah 785. Dan A ialah ambil ini bahagi ini. So mesti kita dapat 0.992 iaitu peratus itu. 0.992. Okey kan setakat ini? Selepas kita dapat ini, kita nak cari luas yang masih tinggal untuk tahun ke N. Means that kita nak cari TN. Faham?
Bila kita ada A, ada A, boleh cari Tn tak untuk janjian geometri? Boleh kan? Formula dia apa? Formula ialah A, A, N tolak 1. Okay, masukkan dua nombor ni ke dalam. Okay, ini sahaja. Tak susah kan? Okay, A2. Seterusnya, cari bilangan tahun minimum. Bilangan tahun minimum untuk selebih-lebihnya separuh daripada jumlah luas dalam hektar masih tinggal bermula dari tahun 2021. Selebih-lebihnya maksudnya paling banyak. Paling banyak kita masih ada tinggal separuh jumlah luas bermula dari tahun ni. Jadi kita di sini kena tukarkan ayat ni jadi simbol matematik. Macam mana tukar? Tn. Okay, sebab ini tentang jumlah luas kan. Tn ini kurang daripada ataupun sama dengan, sebab simbol untuk selebih-lebihnya ialah ini. Selebih-lebihnya separuh ialah 1/2 daripada jumlah luas. Daripada jumlah luas pada tahun 2021 kan, iaitu 785. 1/2 daripada ini. So kita sudah berjaya tulis dalam format ini dan kita hanya perlu teruskan kiri dan kanan sahaja untuk dapatkan N. Okay, N itu ialah bilangan tahun lah. Okay, so saya akan tulis kat sini. Tn. Yang penting di sini lah kita perlu ada teknik untuk terjemah ayat jadi simbol matematik. Selebih-lebihnya ialah simbol ini. Okay, separuh maksudnya 1/2. Okay, kemudian kita teruskan. Tn tadi kita sudah dapat ini kan. So kita akan salin ini kat sini. 785. Okay, kemudian 785 boleh bawa ke sebelah kanan. 785 bahagi 785 dapat apa? 1 kan. Maksudnya kita tinggal ini 1/2. Betul tak? Dan kemudian kita boleh letak log. Sini letak log, sebelah kanan pun letak log. Okay, N tolak 1 boleh bawa ke depan. Dan di sini kita kena berhati-hati. Sebelah kiri dan sebelah kanan ada log kan. So jangan terus pindah ke sebelah kanan. Jangan. Kita akan cari nilai ini dulu, cari nilai ini dulu, cari masing-masing dulu. So ini kita tekan. Okey, tak apa, kita boleh salin apa? Kita boleh salin negatif 3.488 darab ini. Okey, yang ni pun sama, kita tekan. Negatif 0.3010. Okey, kemudian kita baru pindahkan nombor ni ke sebelah kanan. So bila kita pindah, sebab ini ada negatif kan, jadi simbol ini perlu diterbalikkan, disongsangkan. Okey, so ambil ini bahagi dengan ini. Okey, tutup kurungan. So kita ada 86.30. Okey, kemudian kita pindah negatif 1 ke sana, tambah 1. 87.30. So untuk dia kata apa? Bilangan tahun minimum kan. So kita boleh tulis N sama dengan 88. Paling minimum 88 tahun. Bilangan tahun minimum ialah 88. Okey, kalau nak pastikan ni tepat, sebenarnya boleh semak. Kita boleh ganti 88 di sini. Okey. 785 darab dengan 0.992 kuasa 87 kan, sebab tolak 1. So sebelah kiri ialah 390. Sebelah kanan ni apa? 785 bahagi 2. 392.5. Nampak? Ini sebelah kiri kurang daripada sebelah kanan. Jadi kita perlu 88 tahun untuk memuaskan ketaksama ini. So ini di manakah kita boleh dapat markah? Okay, untuk A1. Kalau kita boleh dapat Tn itu tepat 1 markah. Untuk A2. Kalau kita boleh
guna TN tadi letak di sini dan kita boleh tulis kurang daripada ataupun sama dengan ini 1 markah. Kemudian kalau kita boleh guna cara logaritma untuk cari N 1 markah dan dapat nilai N yang tepat 1 markah. So di sini jumlah 4 markah. Boleh kan? Saya rasa soalan ni lebih senang kalau banding dengan soalan 13 tadi. Okay, kalau tak ada masalah, kita lihat soalan terakhir. Baik, sekarang kita lihat soalan 15. Penganjur Y ingin menganjurkan satu acara lalian secara maya. Raja menunjukkan plag bagi acara lalian yang akan diberikan oleh penganjur kepada semua peserta. Kos bagi setiap satu plag ialah RM45. Okay, kita buat kurungan dulu. Diberi bahawa ketiga-tiga bulatan dan kesemua kawasan berlorek adalah kongruent. Maksudnya saiz dia sama. 3 bulatan ini saiz dia sama dan di sini kita ada berapa kawasan berlorek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita ada 7 kawasan berlorek. Saya catat dulu Semua kawasan berlorek ini dia kongruent. Maksudnya saiz dia sama. Okey. Kemudian dia bagi apa? Jejari bulatannya lah 3 cm. Okey, jadi saya boleh letak pusat kat sini, pusat. Okey. So maksudnya dari pusat ini kita sambung ke sini dia 3 cm. Kalau saya sambung dari sini ke sini dari sini sampai lilitan itu pun 3 cm. Betul kan? Dan dia kata apa? Perimeter kawasan berlorek ialah 2 pi. Tapi ini satu kawasan berlorek perimeter 2 pi. Maksudnya kita mungkin fokus pada sini dulu. Kita fokus pada satu kawasan cukup. Kita ini yang bahagian hijau ni tambah dengan bahagian hijau ni jumlahnya lah 2 pi cm. Boleh faham? Tapi kita tahu kan dua saiz ini dia sama panjang. Maksudnya dari sini sampai sini dengan dari sini sampai sini panjang dia sama. So jumlahnya lah 2 pi. Kalau kita nak cari satu bahagian boleh tak? Satu bahagian boleh kan? 2 pi bahagi dengan 2. So mungkin saya letak AB kat sini lebih senang cakap. Kalau saya anggap AB itu ialah untuk bahagian ini yang hitamnya. Jadi kalau saya nak cari bahagian hitam ni boleh tak? Boleh kan? Panjang lengkok AB sama dengan apa? 2 pi per 2. So saya catat di bawah. Bahagi dengan 2. Jadi panjang lengkok AB ialah pi cm. Dari sini kita boleh teruskan kiri dan kanan. Okey, macam mana nak teruskan? Kita ada jejari kan? Jejari 3 cm. So mungkin kita boleh cari sudut ini dulu. Sudut ni saya anggap ni theta. Kita boleh guna jejari darab dengan theta sama dengan panjang lengkok itu. Di sini saya tulis rumus dulu. J theta sama dengan pi kan? J ialah 3 darab theta pi. So kita dapat theta ialah pi per 3 radian. Selepas kita dapat theta, kita boleh isi kat sini lah. Theta ialah pi per 3 radian. Okey. Kenapa nak cari theta ni? Mesti ada kegunaan lah. Dia kata apa? Guna pi sama dengan 3.1/2. Kirakan jumlah luas kawasan berlorek. Jumlah luas kawasan berlorek. Kita nak cari kawasan berlorek yang luas. So sini ada 7 kawasan kan? Dan kita tahu setiap kawasan saiz dia sama. So apa kata kita hanya fokus pada satu kawasan cukup. Kita fokus pada kawasan ini saja. Boleh? So yang penting ialah kita dapat satu kawasan yang luas. Kemudian kita darab dengan 7. Boleh faham? Okay, so macam mana nak dapatkan kawasan ini? Mungkin saya boleh asingkan jadi 2 bahagian. Saya asingkan Kita akan ambil luas sektor. Okay, ambil luas sektor ini. Tolak dengan luas segitiga ini. Boleh faham? Ambil luas sektor, tolak dengan luas segitiga. Tujuannya untuk dapat kawasan ini. Boleh faham? Sebab kita tahu dua kawasan ini sama saiz kan? So kita hanya cari satu kawasan cukup. Lepas tu darab dengan 2 untuk dapat keseluruhan ini. Okey ke? So kita pergi cari luas sektor. Boleh cari tak? Boleh kan? Sebab kita ada pi per 3, kita ada jejari 3 cm. So saya boleh tulis luas sektor.
luas sektor sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. J ialah 3, theta ialah pi per 3. So, pi ialah 3.142 kan, berdasarkan arahan dalam soalan. So, ini kita tekan kalkulator, 1/2 darab dengan 9, darab dengan 3.142 per 3. Okey, 4.713 cm2, sorry. Ya, ini luas sektor. Kemudian kita nak cari apa? Luas segitiga ini. Kalau nak luas segitiga, kita perlu ada dua sisi ini dengan sudut ini. Sudut ini kita kena tukar dalam darjah. So, saya akan tukar dulu. Pi per 3 radian yang tadi itu. Kita tukar jadi darjah. Darab 180 per pi, maka 60 darjah. Okey, selepas itu kita boleh cari luas segitiga. Kita ada 3 cm dengan 3 cm kan, dengan 60 darjah. So, 1/2 darab dua sisi ni, darab dengan sin 60. Boleh kan? 1/2 darab 3 kuasa 2 sin 60 darjah. So, ini kita tekan kalkulator. Darab 3 kuasa 2 darab dengan sin 60. Okey, kita dapat 3.897 cm2. Okey kan? Bila kita dapat ini, kita boleh cari luas tembeling yang ini. Kita boleh cari luas tembeling perpekala ini. Kita ambil luas sektor, tolak luas segitiga dapat ini. Okey ya, so saya tulis luas tembeling berlorek. Kita hanya ambil ini, tolak dengan ini. Okey, 4.713 tolak ini. .816 cm2. Boleh kan? So, ini adalah bahagian ungu ini. Boleh faham? So, sebenarnya kita ada berapa kawasan ungu? Kalau kita fikir betul-betul, tadi saya cakap apa? 7 kawasan berlorek kan? Untuk satu kawasan berlorek ini, kita ada 2 tembeling. Sedangkan sini ada 7 kawasan berlorek, maksudnya kita ada 14 kawasan tembeling. Betul tak? Okey, ini untuk jumlah kawasan berlorek. Ambil ini darab dengan 14. Tak susah kan? Kita fokus pada satu and then kita darab 14. So, kita dapat 11.424 cm2. Okey ke? Ini soalan A lah. Okay, B. Penganjur Y berhasrat untuk mewarnakan kawasan berlorek, okay, dengan warna keemasan. Kos mewarna ialah RM1.20 bagi setiap cm2. Okey, so ini maklumat penting. Tadi kita sudah dapatkan jumlah kawasan berlorek ini. Sekarang setiap cm2 ni dia RM1.20. Hitung peratus pertambahan kos yang akan ditanggung oleh penganjur tersebut. Peratus pertambahan kos maksudnya nanti jawapan mesti ada unit peratus lah. So, apa kata kita cari kos mewarna berapa dulu? So, kita tulis kat sini kos mewarna sama dengan apa? Ambil ini darab dengan RM1.20. So, kita dapat RM 13.71 sen. Boleh? Ini kos mewarna. Selepas kita dapat kos mewarna, kita tengok balik sini. Dia kata apa? Kos setiap satu plug ialah RM45. So, yang ini 13.71 ialah kos tambahan. Kita nak cari peratus pertambahan kos. Maksudnya kita ambil ini per 45 darab dengan 100. Boleh? Okay, peratus pertambahan kos. Sama dengan ini 13.71 per 45. Sebab ini kos asalnya kan. Kalau dia nak tambah emas itu, dia kena tambah kos inilah. Darab dengan 100%. So, ini kita tekan. Darab dengan 100.
So, 30.47%. Inilah kos tambahan. Okey? So, di manakah kita boleh dapat markah? Okey, kalau kita boleh kaitkan jejari dengan pi 1 markah. Kemudian dari sini kita boleh dapat theta kan. Pi per 3 radian ini 1 markah. Boleh kan? So, untuk yang luas sektor ini, kalau kita boleh dapat 4.713 ni 1 markah. Kemudian kita cari luas segitiga 1 markah. Dan dari sini kita boleh cari luas temberengan 1 markah. Okay. Kemudian kita boleh cari jumlah luas. Kita darab 14 1 markah. Ini untuk soalan A 6 markah. Okay, soalan B. Kita boleh cari kos mewarna ini 1 markah. Kemudian kalau kita boleh dapat peratus itu tepat 1 markah. Jadi jumlahnya 8 markah. Boleh kan? So saya rasa soalan ni dia tak susah lah kalau banding dengan soalan 13. Dengan ini kita sudah habiskan semua soalan untuk kertas 1. Dalam video yang seterusnya kita akan bincang soalan kertas 2. Jika anda rasa video ini membantu, boleh kongsikan dengan rakan-rakan. Ini sahaja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka. Dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.